kerana dengan limpah kurnianya dia, Allah memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk kita hidup di atas muka bumi sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi insan-insan yang terpilih daripada sekian ramai umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini, yang mana dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita dikehendaki olehnya untuk hidup sebagai seorang yang beragama Islam. Tidak semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mengecap hidup sebagai seorang Muslim. Walaupun pada asalnya semua manusia yang telah Allah ciptakan roh mereka sewaktu di alam roh pernah bersaksi, pernah bersyahadat bahawa Allah satu-satunya Tuhan. Hari ini namanya Acong, hari ini namanya Kumar, namanya John, namanya Sugimoto, namanya Muhammad. Semua mereka sebenarnya pernah bersyahadat, pernah bersaksi, mengakui bahawa Allah satu-satunya Tuhan. Sewaktu bila tuan-tuan? Sewaktu alam roh. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah minta saksi dengan semua jiwa manusia, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kamu? Bala, semua ruh manusia menjawab, benar. Syahidna, kami bersaksi, semua ruh manusia bersaksi bahawa Allah satu-satunya Tuhan. Namun takdir Allah, apabila mereka hidup di atas muka bumi, ada yang beragama Islam, ada yang beragama selain daripada agama Islam, sama ada Kristian ataupun Hindu ataupun Buddha ataupun animisme dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan, mungkin kerana mak ayah kita Islam, tok nenek kita Islam, keturunan kita Islam, hari ini kita berpeluang mengecap hidup sebagai seorang yang beragama Islam. Bagi mereka di luar sana, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kenalan kita yang masih lagi belum dalam agama Islam, antara sebabnya mereka lahir dalam keadaan bukan Islam, mak ayah bukan Islam, tok nenek bukan Islam. Hari ini mereka masih lagi belum berada dalam agama Islam. Dalam pengalaman kita pernah juga non-Muslim mengatakan kepada kita, Radwan, untung orang Islam. Sebab apa untung? Kita tanya balik. Sebab orang Islam lahir dalam keluarga Islam ada peluang untuk masuk syurga. Kami lahir dalam keluarga bukan Islam, tak dapat peluang masuk syurga. Itu pengalaman tuan-tuan bila kita dapat peluang untuk berdakwah dan berbincang, menyampaikan mesej tentang agama Islam. Kita jawab. Yang penting bukan lahir macam mana. Yang penting ialah bagaimana pengakhiran hidup kita, bagaimana kita mati kelak. Itu yang penting. Kerana perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam agama Islam. Itu yang penting. Walaupun hari ini kamu ataupun mereka yang bukan Islam, masih belum Islam, jika sampai mesej Islam kepada mereka, mereka terima dengan penuh keikhlasan, keterbukaan, dengan penuh keyakinan Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi. Melafazkan dua kalimah syahadat itu sudah cukup untuk kita memperoleh peluang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, selain daripada kita bersyukur kepada Allah dan kita mantapkan keimanan kita kepada Allah, kita laksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Marilah sama-sama juga kita buktikan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita melaksanakan sunnah terbesar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu kita menyebarkan mesej Islam, mesej yang pernah disebarkan oleh baginda 1400 tahun yang lampau kepada umat manusia yang masih lagi belum dalam agama Islam. Ya, insya-Allah sebenarnya bulan Rabiul Awal yang masih berbaki, masih lagi Rabiul Awal belum masuk Rabiul Akhir kan, sebab saya masih belum hujung-hujung ya. Sebenarnya kita memperingati saban tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita tambahkan kecintaan kita, kita mantapkan keimanan kita kepada kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita laksanakan sunnah terbesar baginda Rasulullah SAW, iaitu kita menyampaikan mesej Islam. Dalam erti kata yang lain, kita berdakwah kepada masyarakat bukan Islam. Ya, baik, insya-Allah. Itu sebagai pengenalan kepada forum yang akan kami sampaikan pada hari ini. Dan saya sebenarnya panel. Tunggu moderator sampai, insya-Allah, kawan-kawan juga. Lepas ni kita pass baton kepada moderator untuk teruskan dengan soalan-soalan kepada kami, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Brother Wan Am sebab sampaikan sedikit pesanan berkaitan dengan dakwah dan sebenarnya Maulid Rasul walaupun saya sangka kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Jadi sunnah terbesar Rasulullah SAW adalah dakwah. Kalau kita kata amal ma'ruf nahi munkar, maknanya amal ma'ruf nahi munkar, kemungkaran terbesar adalah syirik kepada Allah, dan ma'ruf paling terbesar adalah mengesahkan Allah, itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, insyaAllah daripada mana kami kita akan berkenalan. Jadi bersama-sama saya, sebelum ni saya kenalkan diri saya lah. Saya Nur Ain Sumayang dan Sumitra binti Balaitum. Saya bertugas di Hidayah Center Foundation dalam unit outreach yang fokus kepada dakwah dan Muslim. Dan saya juga seorang kaunselor berdaftar dan juga bekas pengajar agama lain sebelum Islam. Okay. Saya juga revert menjadi Islam sejak 14 tahun yang lalu lah. Jadi di sebelah saya ini adalah Puan Muhammad bin Puan Ibrahim. Puan Muhammad bin Puan Ibrahim merupakan Ketua Jabatan Jalinan Strategi dan Kelestarian di Hidayah Center Foundation, akan bersama dalam panel pertama kita pada hari ini. Dan di sebelah sana Cik Ilyasa, seorang yang berasal daripada Sarawak, mu'alaf juga sejak tahun 2006. Itu yang kita nak mendengar lah penhijrahan sebab bila kita kata tentang dakwah Nabi Muhammad, dalam kisah perjuangan Nabi Muhammad ada perjuangan, cerita tentang dakwah, ada cerita tentang mereka sahabat-sahabat yang memilih beriman kepada Allah SWT. Baiklah, tanpa buang masa, insyaAllah saya menjemput Tuan Muhammad, ataupun tadi beliau dah bahasakan diri sebagai Bro Wan Am, untuk berkongsi dengan kita kenapa kita perlu buat dakwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru betul-betul lah panel. Santai-santai Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cik Moderator Nur Ain Sumayang, seorang yang lahir dalam keluarga bukan Islam, dan mak ayah masih lagi bukan Islam, tapi beliau alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati rakan panel saudara Ilyasa dan semua muslimin dan muslimat. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Istiqlal kerana sudi memberikan platform untuk kami Hidayah Center Foundation berkongsi sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman yang kita ada apabila kita berkecimpung secara aktif dalam dunia dakwah kepada masyarakat bukan Islam dan kepada usaha-usaha santuni golongan mu'alaf, insya-Allah. Saya sendiri pun diambil oleh dua orang mu'alaf yang sedang diperkasakan
dan akan terus diperkasakan oleh Yayasan Malaysia. Baik tuan-tuan, saya telah pun mengatakan sebentar tadi bahawa sunnah terbesar baginda Rasulullah SAW adalah dakwah dan mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya adalah berdasarkan kefahaman kita kepada kitab Al-Quran, yang mana Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ila Allah, dan mengajak manusia, ajakan, seruan. Ad'u kata asalnya da'a. Da'a ni maksudnya panggil, ajak, pelawa. Banyak lagi perkataan lain yang kita sebenarnya memahaminya berdakwah, ajak manusia untuk sembah Allah satu-satunya Tuhan, ala basirah, dengan keterangan ataupun hujah yang nyata. Dakwah kita bersumberkan Al-Quran yang merupakan hujah ataupun keterangan yang nyata, yang jelas tentang kebenaran agama Islam. Wa man ittaba'an. Dan cantiknya ayat ini tuan-tuan, yang perlu kita jadikan pegangan, bila mana Allah dalam ayat tersebut mengatakan bukan semata-mata Nabi yang ad'u ilallah, tetapi dalam ayat tersebut disertakan juga perkataan wa man ittaba'an, dan orang-orang yang menurutku. Nabi SAW telah pun meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Telah tiada Nabi dan Rasul yang lain yang Allah utuskan selepas baginda. Maka hari ini siapakah orang-orang yang menurut Nabi, yang mengikut Nabi, yang mengharapkan syafaat Nabi di hari akhirat, untuk melaksanakan tanggungjawab ad'u ilallah, ya, terus menerus. Ad'u fi'il mudhari', fi'il mudhari' present tense, maksudnya terus menerus, ataupun sedang berlangsung, maksudnya tugas dakwah ni tidak boleh berhenti. Dia bukan semata-mata tugas yang dibuat oleh para Nabi dan Rasul terdahulu, tetapi hari ini kita kena terus menerus berdakwah sehingga hari kiamat. Kerana sehingga hari kiamat akan ada non-Muslim. Sebab itu saya percaya insya-Allah yang hadir hari ini, malam ini, adalah orang-orang yang sedang berdakwah, insya-Allah. Dan mari kita terus laksanakan dakwah. Dakwah ni tak semestinya kita kena hebat berhujah, dan sebagaimana pendakwah-pendakwah yang terkenal. Dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan, dengan akhlak yang baik, dengan bantuan-bantuan kebajikan dan sebagainya, itu pun dakwah. Itu pun dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang penting juga tuan-tuan, kenapa kita kena berdakwah? Kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu. Ia merupakan kewajipan, ia merupakan tuntutan yang terpikul di bahu kita yang beragama Islam. Allah juga menyebut dalam surah Ali Imran surah yang 3 ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan yang menyeru manusia, yad'una ilal khair. Sekali lagi present tense ataupun fi'il mudhari', terus menerus, yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebajikan. Khair ini juga adalah Islam, mengajak manusia kepada Islam. Jika di setiap alam ini masih ada komuniti, kumpulan manusia yang masih lagi belum beriman, wajib ada satu kumpulan yang mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wajib kena ada. Dan saya percaya insya-Allah tugas itu sudah dilaksanakan oleh Masjid Setiap Alam. Kita pun banyak bekerjasama dengan pihak masjid, alhamdulillah. Ada juga syahadah-syahadah yang berlaku di sini yang menunjukkan masjid memberikan sokongan kuat untuk usaha dakwah kepada muslim. Masjid pun sedang usaha untuk buat kelas mu'alaf, nak bimbing mereka yang telah meluk agama Islam. Tugas-tugas mulia yang dibuat. Dan saya harap bukan saja pihak masjid, kita semua ahli qaryah bersama-sama juga dengan tugas untuk melaksanakan kewajipan kita berdakwah. Ya tuan-tuan, bila Allah perintahkan kita untuk berdakwah,
Sebab itu kita juga wujudkan Hidayah Center Foundation. Dan kita mewujudkan Hidayah Center ini sebagai salah satu tanggungjawab kita untuk menyebarkan risalah kepada seramai mungkinan Muslim. Kerana di Malaysia ni tuan-tuan, ada lebih kurang 35% mereka yang masih belum Islam, yang wajib kita sampaikan mesej Islam kepada mereka. Ramai yang masih lagi tak kenal Islam, tak tahu Islam, tak kenal Allah, tak kenal Nabi Muhammad SAW. Ya, tugas kita untuk menyampaikan. Dalam Al-Quran bukan sekadar ayat-ayat yang Allah janjikan pahala kepada kita jika kita berdakwah. Wa ulaika humul muflihun. Tetapi Allah juga beri amaran ataupun ancam mereka yang tidak berdakwah, mereka yang sembunyikan syahadah. Allah berikan amaran. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 140, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan syahadah yang dia telah peroleh daripada Allah. Ini Allah kata, ini adalah wahyu yang turun kepada baginda 1400 tahun yang lalu, ditujukan kepada mereka yang telah bersyahadah. Kerana Allah jelas sebut siapa yang sembunyikan syahadah itu zalim. Ya, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Setiap hari kita bersyahadah. Setiap hari dalam solat kita, dalam tahiyat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun adakah hari ini kita telah menunaikan kewajipan kita untuk ceritakan kandungan dua lafaz kalimah syahadah itu kepada mereka di luar sana yang masih lagi belum mendapat mesej agama Islam? InsyaAllah. Maka ayat-ayat seperti ini tuan-tuan, yang mudah-mudahan menjadi rangsangan dan motivasi kepada umat Islam untuk mantapkan lagi usaha dakwah itu. Saya kata kalau kita hari ini telah pun sama-sama sedang berusaha untuk dakwah, jom kita sama-sama perkemaskan gerakan kita dan mantapkan ilmu kita, mantapkan kemahiran kita, mantapkan keberanian kita untuk buka mulut, untuk pergi mendekati non-Muslim, cari peluang, tanya tentang Islam ataupun perkara-perkara yang boleh mendekatkan mereka kepada agama Islam, insya-Allah. Hidayah Center tuan-tuan, kita telah ditubuhkan pada tahun 2005 sebagai sebuah NGO dan kemudian kita berdaftar di bawah Jabatan Perdana Menteri sebagai foundation, sebagai yayasan pada tahun 2012. Maka hampir 20 tahun ini alhamdulillah banyak usaha-usaha dakwah yang telah pun kita buat, dan saya percaya juga mendapat sokongan kuat daripada ahli masyarakat, mungkin juga termasuk tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah sejak 2012 bila kita mula merekodkan beberapa data-data yang penting, ya, alhamdulillah ramai yang telah bersyahadah bersama Hidayah Center Foundation. Dan di office kita tahun ini saja kita boleh katakan setiap hari orang datang bersyahadah. Dan average sama ada seorang ataupun dua orang datang nak masuk Islam dengan pelbagai asbab. Nak kahwin masuk Islam, ya, sebab kaji Quran masuk Islam, sebab dengar azan masuk Islam, sebab suka Quran masuk Islam. Pelbagai cara, pelbagai sebab Allah buka pintu hati mereka. Sebab suka akhlak orang Islam, itu pun jadi asbab juga. Ramai juga non-Muslim datang Hidayah Center, kita tanya sebab apa nak masuk Islam? Sebab suka kawan-kawan orang Islam, kawan-kawan Melayu yang baik dengan mereka. Kita mungkin tak perasan kita ni orang baik kan, akhlak baik. Sebenarnya non-Muslim tengok kita, non-Muslim perhatian kita. Non-Muslim kat Malaysia ni, mereka nak faham Islam, nak kenal Islam, nak lihat Islam, mereka tak tengok Quran. Sebab tak sampai mesej Quran tu, tapi mereka tengok orang Islam. Kalau di keliling mereka itu adalah orang Islam yang baik, itu boleh menjadi sebab untuk mereka masuk Islam. Tapi kalau keliling mereka baik dan keliling mereka orang-orang yang tak baik di kalangan orang Islam, kata-kata tak baik, selalu keluar kata-kata tak baik, kata-kata buruk pada mereka, termasuk di media sosial mereka perhati dan orang Islam keluar kata-kata tak baik, jauh mereka dengan Islam. Maka akhlak juga penting tuan-tuan, insya-Allah. Sebab itu masjid kena teruskan program-program mantapan akidah, kuliah-kuliah mantapkan akhlak, mantapkan ibadah. Sebab itu penting juga untuk umat Islam mantapkan akidah. Satu lagi aspek akhlak penting dan Muslim lihat. Wallahu alam, tak tahulah semayang dengan ijazah ni dulu macam mana mereka masuk Islam mungkin mereka bercerita nanti insya-Allah. Namun itulah sudah lebih 10 tahun
10,000 mu'alaf yang kita satu ni, alhamdulillah. Lebih 10,000. Itu sebenarnya bukan jumlah yang kecil. Setiap 10,000 tu pula masing-masing ada cabaran-cabaran tertentu yang kita berdepan dengan mereka. Ya, apa sahaja cabaran mereka hadapi, kalau kita mampu, kita bantu mereka. Kita menjadi ansar, golongan ansar, membantu mereka yang hijrah. Mu'alaf ni kita anggap sebagai muhajirin. 1400 tahun yang lepas, bila orang-orang muhajirin berhijrah ke Madinah, orang ansar membantu mereka, menganggap mereka sebagai saudara kandung, bagi harta, bagi rumah, bagi isteri. Ya, itu orang ansar. Walaupun hakikatnya sebenarnya orang ansar zaman Nabi itu mu'alaf, baru setahun dua masuk Islam bila Nabi berhijrah ke Madinah. Tapi orang ansar, orang mu'alaf yang hebat. Masya Allah, kita contohi mereka insya-Allah. Maka dengan itu mudah-mudahan memberikan rasa kepada semua ayat Quran yang saya bacakan, insya-Allah mudah-mudahan mari sama-sama kita jalankan usaha dakwah kepada orang keliling kita, terutamanya mereka yang masih lagi belum beragama Islam. Allah. Terima kasih kepada Ulu'anam beritahu tentang kepentingan berdakwah. Saya yakin yang hadir sini adalah semuanya pilihan Allah. Kita semua tahu bahawa Rasulullah SAW giat buat dakwah ketika, saya rasa bila Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan sebelum tu lagi Rasulullah SAW dah ada risau kepada umat. Dan bila dapat wahyu, memang Rasulullah SAW melalui pelbagai cabaran untuk sampaikan Islam. Dan saya rasa asbab pengorbanan Rasulullah SAW itulah hari ini kita berada dalam nikmat Islam. Dan kami yang walaupun para permulaan dia lahir sebagai bukan Islam, dan Allah pilih menjadi Islam. Jadi saya yakin kat sini nak ingin tahu kenapa, apa yang turning point dan membawakan Cik Ilyasa memilih nama pun nama Nabi tu, Ilyas memilih agama Islam sebagai agama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sudri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. La haula wa la quwwata illa billah. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Puan Director Encik Sumayah dan semuanya juga di Desa Center, juga sahabat saya Ibu dan juga ahli cuti pasal masjid dan juga para hadirin sekalian. Tuan sudah lama dah tak di depan ni, jadi gemuruh dan agak sekilah. Tanpa bermasa saya punya soalan lah yang diberikan oleh moderator. Sebenarnya antara perkara yang menyebabkan Muslim Islam itu banyak telah disebutkan oleh ahli beberapa orang. Tapi sebenarnya bagi saya dia merupakan fasa yang panjang bagi saya sebab saya menerima atau menekat untuk Islam. Kerana kesedaran beragama tu, fitrah beragama tu dah ada semenjak saya di sekolah rendah. Untuk tuan-tuan saya dilahirkan dalam keluarga yang taat dalam agama paganisme, animisme. Jadi ditambah lagi bapa saudara saya sebelah ayah adalah seorang tok tua dalam agama tradisi ya. Dan dia akan dijemput di mana-mana program-program upacara tradisi nenek moyang dia yang akan mengetuai. Dan sekarang dia masih hidup lagi. Okey. Dan peluang untuk menerima Islam pada masa itu sebenarnya tak banyak. Sebab kita hidup dalam komuniti yang ramai non-Muslim dan tak terdedah sangat dengan agama Islam. Tetapi alhamdulillah peranan guru-guru penting juga dihantar ke kawasan-kawasan kampung. Sebab saya ni satu di Pekan, yang area yang Pekan. Jadi guru-guru yang bukan Islam dihantar ke sekolah di situ. Jadi saya pun mula bergaul lah, ada pergaulan guru-guru itu. Walaupun mereka tidaklah menceritakan Islam secara detail ataupun secara terus terang, tapi mereka berikan akhlak yang baik lah. Kalau ada program tu dia akan buka TV kat azan tu, kita pergi tengok itulah. Tapi dia tak pernah mengajak kita masuk Islam. Itu adalah isyarat pertama lah saya rasa. Saya rasa ada request tu lah. Tapi belum lagi, pun tak serius. Sebab tak ada pendedahan yang sepenuhnya. Dan kebetulan ketika habis sekolah rendah tu, waktu darjah 6,
saya terjumpa lah satu buku yang ada ayat Al-Quran yang akan dilukiskan di sekolah. Dan saya adalah antara orang yang diberikan arahan oleh guru besar untuk melukiskanlah buku-buku tersebut, yang buku lama-lama ni kan. Jadi dalam store. Jadi saya terjumpa lah ayat Al-Quran satu buku, dan saya tidak beritahu guru tersebut lah. Saya bawa balik ke rumah sebab saya minat ayat. Sampai sekarang, dan saya tak mau baca pun ayat itu, bawa sampai sekarang. Okey, itu yang pertama lah. Saya cepatkan sikit Jadi masa tu tak adalah pilihan untuk mana secara Islam tu bertanya kepada guru, tidak. Tapi kerana masa tu kita masih lagi terikat dengan ayah dan ibu yang sangat serius dan sangat memantau lah supaya kita tidak masuk Melayu macam tu. Sebab mindset orang di sana kalau masuk Islam tu masuk Melayu, bukan masuk Islam secara besar. Itu dia punya ni lah pemikiran di sana. Okey, jadi selepas masuk ke sekolah menengah, itulah peluang besar saya lah, sebab itu di situ saya memiliki kebebasan lah untuk merasai komuniti Islam dan juga lebih kebebasan kerana saya duduk di asrama masa tu. Saya tidak tinggal bersama keluarga. Cuma di sana komuniti masyarakat Islam banyaklah berbanding orang Islam. Yang ada pun boleh kira dengan jari lah. Okay? Subjek pendidikan Islam masa pun tak ada, kecuali dalam sejarah lah, sejarah dari Islam tu ada lah kan. Itulah kita berbeda-bedahan. Cuma yang di masa dekat sekolah menengah tu, gerakan-gerakan missionary atau gerakan Kristian sangat aktif dan sangat berkembang dengan marak. Jadi setiap pelajar masa tu diwajibkan untuk mengikuti mana-mana satu agama Kristian yang perlu diikuti, didaftarkan. Okay? Dan saya masa tu juga antara orang yang ingin tahulah, ingin menjadi penganut, merasakan agama Kristian. Macam tu juga, ingin merasakan macam mana rasa agama Kristian sebenar, konsep ibadah dia macam mana, amalan rohani ni. Jadi saya pun selama 5 tahun di dalam sekolah menengah tu, kat sekolah yang sama, saya pernah merasa masuk dalam agama Kristian Katolik. Katolik Yang kedua, yang Protestan, antaranya Kristian SMB. Di Tanjung tak popular, tapi di Sabah Sarawak dia sangat popular, iaitu sidang Indi Borneo ataupun Borneo Evangelical Mission. Di situ popular ke sana saja. Tapi di sini tak popular. Dan yang ketiga Anglican. Saya pun pernah juga masuk Anglican juga. Dan yang keempat Methodist. Dia semua orang tahulah, gereja Methodist semua orang tahu. Dan keempat tu saya pernah masuklah, pernah merasai sebagai penganut Kristian di situ. Jadi bebas masuk ke mana-mana. Tapi saya pernah merasai dalam 25 tahun tersebut. Dan yang cuma saya bertahan lama hanyalah SIB, Sidang Injil Borneo. Kenapa? Kerana konsep perohanian dan amalan perubahan dia tak sama dengan Katolik. Katolik agak bosan bagi saya, boring bagi saya. Dan perbezaan pun kita dapat tengok. Contohnya kalau dalam Katolik senang aja. Kalau kita tengok salib tu mesti ada gambar Tuhan kan, ada patung. Tapi kalau Protestan, SMB ataupun Anglican misalnya, Methodist tak ada. Dia cuma tengok salib saja. Dan kalau berdoa pun tak sama. Kalau Katolik dia perlu letakkan dahi semua tu, ada yang buat ni lah, teruskan. Tapi kalau Protestan tak, dia cukup bukan tangan dalam pejam mata dan ucap saja. Okey. Cuma perkara yang menyebabkan saya bertahanlah Kristian itu dan tidak kembali semula mengkaji Islam. Sebab dia offer untuk hiburan dalam agama dalam SIB itu, sebab dia suka hiburan. Satu, kita budak-budak mengikut aliran arus perdana. Satu, kita sukakan muzik. Okay? Dan ada beberapa orang sahabat saya yang saya nak ajak masuk Kristian, masuk SIB. Sebab bila saya dah daftar dalam agama Kristian SIB, saya pilih orang penting lah tu, sebab kita rapat dengan pederi dan kita buat pergerakan dakwah di sekolah dan juga di kampung. Saya ikutlah serta, walaupun saya bukanlah orang yang alim tapi saya ikut. Dan saya beberapa orang lah yang saya dakwakan. Salah seorangnya yang saya dayahkan di dulu tu, bila jumpa di Semenanjung, dia kata dia nak masuk Islam. Alhamdulillah, itu syahadahkan dia juga di sini lah, di Semenanjung. Jumpa di Semenanjung, syahadahkan dulu, kita yang bawa dia masuk Kristian kan. Alhamdulillah, jumpa dekat Semenanjung ni, dia kerja dekat Berjaya. Saya jumpa dia, Islamkan dia pula kat sini, sebab saya masuk Islam. Dan cumanya banyaklah kejahatan dan ketidaksempurnaan yang saya rasa dalam Kristian lah. Ketidakpuasan hati lah yang saya rasa dalam beragama dalam Kristian. Banyaklah kejahatan yang saya rasa, yang saya tidak mungkin boleh kongsikan secara detail lah di sini. Cuma saya dapat kongsikan lah, antaranya
dia kasihan lihat Holy Bible. Dia sebagai Holy Bible lah, kitab suci. Tapi dalam sama dia boleh letak mana-mana. Sampai kalau letak ke bawah kaki pun boleh, tidur sandarkan pun boleh, tak ada masalah. Macam tu. Dan saya rasa itu persoalan lah bagi saya. Begitu juga dalam konsep ibadah. Okey, kita mulalah dalam asal. Allahu Akbar. sikit lah, tapi sebenarnya okay, saya teruskanlah pada jadi sambung semula tak habis sikit lagi. Sebenarnya antara sebab Bible tu saya sebenarnya dah habis baca, saya dah habis baca sebab saya rajin baca masa tu, dan antara kandungan yang juga meluaskan saya tanya-tanya juga, antaranya adalah dalam banyaklah ya, antaranya dalam ulangan, dia banyak nama lah, banyak ulangan. Ulangan 4 dan ulangan 6 sama ayat dia dengarlah wahai umat Israel gitu.
Tuhan kita ialah Allah, Tuhan itu Esa. Dan dalam ulangan yang nama surah tu, bukan nama suatu ulangan sama juga dalam itu perjanjian lama. So mereka melakukan Old Testament dengan New Testament kan. Saya baca juga dalam perjanjian baru juga, saya jumpa sama juga ayat sama dalam Markus. Saya jumpa ayat sama juga dengan wahai umat Israel. Jadi saya fikir juga kita di umat Israel kan, sebab dalam kita tahu Bible ni banyak diterjemahkan di sebelah Sarawak tu. Kalau masuk dekat Sarawak saya bahasa Iban, dia terjemah dalam bahasa Iban. Kalau masuk ke Kadazan dia terjemah dalam Kadazan. Kalau masuk ke Dusun kalau Bidayuh dia terjemah Bidayuh. Jadi itu menyebabkan saya bertanya juga, sebab kita dalam agama Kristian ni saya tak tahu di tempat lain, tapi di tempat saya telah cuba bertanya kepada tempat saya gereja saya masuk. Memang kita tidak dibenarkan bertanya tentang konsep ketuhanan. Tidak, boleh tanya. Kita cuma datang membuat bicara Quranian dengan apa baca dan dengan pendiri juga semua tu, ikut apa itu saja. Tak boleh bertanya. Jadi persoalan itu tidak akan boleh diselesaikan kat situ. Jadi hanya diselesaikan secara sendirilah. Itu antara pengakuan yang saya jumpa lah. Dan kebanyakan bila saya baca kisah para rasul, sebab dalam Bible pun ada juga kisah para rasul, dan salah satu nama surah itu kisah para rasul. Dan kebanyakan kisah-kisah para nabi yang sepatutnya manusia maksum ni, kebanyakan mengarut dan mempunyai unsur-unsur yang tidak elok, yang perlu ditunjukkan kepada umat sendiri. Itu membuat kesan pelik juga masa itu. Dan sampai satu tahap saya mesti terbuat hati, saya pun mulalah nekat untuk cuba untuk kaji Islam. Betullah masa tu sekolah saya masa tu ada guru-guru yang datang dari Semenanjung, contohnya dari Terengganu, Kelantan, Kedah, yang mempunyai pengetahuan tentang agama Islam yang dikatakan boleh lah tahap yang mempunyai pemahaman yang boleh jelaskanlah kepada Muslim. Alhamdulillah saya lepas mengkaji, saya pergi ke library, rajin ke library, membuat kajian lah sendiri, membaca kisah para Nabi, membaca pengenalan tentang Islam, dan banyak bab-bab lah antara konsep tasawuf. Saya baca konsep Islam, iman, ihsan, saya baca juga di situ. Dan saya mulalah berjumpa dengan berani untuk berjumpa dengan guru-guru di Semenanjung. Lepas satu sangat pelik, agak asing lah, sebab kita ni orang di Sarawak ni, dan kita sendiri datang kepada guru-guru yang bahasa Islam, bertanya tentang kita Islam dan cuba berdialog dengan mereka, bertanya apa yang kita cuba tak faham. Jadi alhamdulillah respon mereka pun bagus juga. Cuma satu mereka tak ada tanya, kamu ni nak masuk Islam? Tak ada. Cuma persoalan tu yang saya jumpa mereka tu dapatlah selesaikan masa tu. Dan seterusnya saya cubalah meninggalkan agama Kristian tu. Dan bila saya meninggalkan agama Kristian, tidak datang lagi gereja, tak lagi mengetuai, belajar untuk membawa pelajar ke gereja. Mulalah di situ mulalah orang mulalah sedar bahawa saya ni murtad lah macam tu, ataupun keluar. Sebab dulu ni saya akan membimbing dalam pelajaran ni, sebab kita ada persatuan untuk bawa pelajar orang Kristian pergi ke gereja. Dan saya tak dapat sembunyikanlah niat saya untuk Islam, sebab mereka tahu saya buku-buku yang saya ambil dari library pinjam tu kebanyakannya buku Islam. Jadi pelik, kawan sekitar pun pelik juga. Jadi mereka mesti dia masuk Islam, mesti dia masuk laut macam tu. Mesti mereka faham macam tu. Jadi saya tak terhirap. Saya cuba tinggalkan agama Kristian dan saya tidak jumpalah guru-guru yang agama Kristian tadi lah. Dan masuk Islam tu payah, sebab saya tak jumpa orang-orang yang bawa saya kepada macam mana nak syahadah pun saya tak tahu satu. Macam mana first step nak ajak kita nak Muslim nak pergi syahadah pun tak ada satu. Tak ada panduan semua, bimbingan satu, tak ada maklumat kita dapat satu. Itu kekurangan lah yang sebetulnya kita kena perhatikan lah. Dan alhamdulillah dapat tempoh di Sekolah Menengah kita masuk tingkatan 6. Satu komuniti Islam makin ramai, 50 komuniti Islam, 50 komuniti non-Muslim. Ada surau lagi, sebelum tak ada surau. Jadi inilah peluang saya kata di situ juga diajar medika Islam. Sampai saya pun meminjam buku kawan saya seorang Islam tu, buku medika Islam 3 tempat dari 5 saya ingat macam tu, yang bertulis Jawi, yang saya cuba juga belajar dengan dia tulisan Jawi itu sekali lah macam tu. Walaupun tak rasa detail, tapi sekurang-kurangnya saya berminat macam tu. Okay? Dan selepas tahun tingkatan 6 atas tu, dan kuasa Allah SWT mungkin ada banyaklah perkara yang memberi saya nekat untuk masa tu.
Dan keluarga saya tak langsung saya tahu, saya rahsiakan sebab saya tahu meskipun ayah dan mak bila saya memilih Islam. Dan bila masuk tingkatan atas, masuk berarti itu saya ingatkan bulan Ramadan, satu bulan Ramadan dan Jun itu. Sebelum bulan Ramadan saya balik kampung sekejap, saya jumpa mak saya beritahu saya Islam. Sebab mak saya faham kan, dia tentang marah saya, dia mesti kecil tentang marah. Tapi ayah memang saya rahsiakan. Kepada masyarakat pun saya rahsiakan, daripada adik-adik, daripada saudara mara saya rahsiakan. Sampai saya tahu respon mereka macam mana. Okey, dan terusnya saya pun buat keputusan sendiri. Bukan memperkatakan keluarga, tapi saya tahu kesan dia, akibat macam mana kalau saya pilih Islam masa itu. Bagi saya masa itu saya bersekolah kan. Dan tentangan bukan saja di masyarakat kampung saya, tapi masyarakat sekolah juga ada tentangan yang mungkin kita akan kongsikan nanti lah. Saya rasa saya kongsikan cuba ringkaskan untuk soalan yang pertama lah. Saya dengar ni, dia boleh connect, recall balik saya punya pengislaman. Tapi saya rasa saya nak juga Cik Yasa sambung sikit. Apa cabaran-cabaran bila pengislaman yang sembunyi ni? Pasti ada beberapa cabaran. Boleh kongsikan satu dua cabaran yang rasanya sebenarnya daripada masyarakat Islam ni kena perlu tahu bahawa cabaran mualaf masuk Islam secara sembunyi. Sebenarnya dia tak sembunyi pun cepat. Berita tu cepat tersebar. Dia tak boleh sembunyi lama. Sebab benda tu benda asing. Bila benda tu orang buat memang akan cepat tersebar. Contohnya memang di kampung saya tak tahu masuk Islam. Tapi bila masa tu masuk Islam di Jabatan Agama, sebab saya ada kenal beberapa orang yang dia boleh katakan ustaz juga lah. Tapi kita kenal dalam masa yang tempoh terdekat lah, dan dia boleh bawa saya pergi untuk syahadah macam tu. Itu mungkin rezeki lah masa tu. Jadi bila saya masuk Islam masa tu, saya ingat masa tu hari Jumaat, petang tu saya kena balik sekolah lah. Jadi selepas saya official syahadah tu saya balik ke sekolah. Masalahnya masa tu kefahaman kita tak Islam pun tak ada. Kita hilang tu, kita masih lagi menantu kita. Itu yang cabaran. Kita tak faham Islam tu secara yang difahami secara syariat, tapi lebih kepada secara adat. Kalau nak pergi sembahyang mesti pakai songkok, pakai kopiah, kena pakai kain, kena pakai baju Melayu, seluar Melayu, macam tu kan. Saya pun macam tu juga. Bila saya masuk Islam tu, maghrib tu, satu semua orang yang beragama Islam kumpul di surau. Yang agama Kristian kumpul di kelas-kelas itulah. Jadi saya masa tu pelik lah. Sebelum ni pernah sebab saya selalu ponteng ni, masuk kelas gereja tu ponteng. Tapi hari tu saya tiba-tiba diorang tu nampak saya pergi ke surau dengan memakai baju Melayu dan seluar Melayu. Masa tu. Dan agak pelik, semua orang memandang saya pun merasa tidak selesa. Betul, saya tak selesa masa tu. Bila saya balik ke kelas, orang pun memandang saya dengan suatu pelik, semua pelik. Saya rasa saya tak ada gitu, saya rasa saya hilang. Saya tak tahu nak letak ke mana. Dan ada seorang ketua pengawas tu sampai jumpa saya, dia kata masa satu Patrick. Nama apa, nama Kristian kan, Patrick dia kata. Esok dia kata, berita dia kata gempar, dia kata. Nanti esok akan berita tersebar ke seluruh sekolah ni, kamu musuh Islam. Itu menambahkan lagi ketakutan saya dalam satu keresahan saya, apa yang perlu saya hadapi. Tapi alhamdulillah ada juga beberapa kawan yang memahami saya, walaupun bukan Islam, mereka juga dapat support saya. Minta maaf cakap lah, kebanyakan kawan saya Islam masa tu, kebanyakan mereka, minta maaf cakap, mereka yang tak faham agama tu, kadang-kadang mereka pun kadang-kadang tak sokong kita. Tapi ada juga yang faham, tapi ada juga yang memandang seseorang mualaf dengan minta maaf cakap pandangan yang lain lah kan, yang tidak positif itulah. Okey, jadi dan betul, memang apa yang berlaku, memang esok seharinya memang jadi berita terbesar lah kat sekolah tu. Semua guru-guru yang non-Muslim mandang saya, semua saya rasa bersalah masa tu. Mana saya pergi, semua saya rasa bersalah. Dan alhamdulillah lah saya pun beranikan diri untuk bergaul lah, berapat dengan guru-guru yang guru Islam, supaya mereka dapat memberi sokongan moral kepada saya, motivasi kepada saya. Karena untuk fahaman semua dan saudari yang semua faham, ketika kita melalui Islam, bukan kita terus rasa kita kuat iman, tidak. Masa itulah kita berperang dengan rasa nak kembali semula, kata macam-macam terangan di depan kita ni. Bukan mudah untuk kita pertahankan keimanan kita masa tu. Keyakinan kita terlalu mudah tergoyah. Dan rasa keagamaan
keagamaan kita masa tu masih lagi menghantui kita. Contohnya, saya dah bermusuh Islam, tapi bila saya dah makan tu sebetulnya musuh bismillah kan, tapi masih lagi dia masih lagi terbawa. Kita tak berdoa secara Kristian tu. Sebab itulah benda tu masih lagi bersama kita. Jadi masa tu saya rasa penting untuk komuniti Islam untuk memberi sokongan kepada muamalah. Sebab bukannya mereka musuh Islam dosa takut semut ataupun mereka kuat, tidak. Mereka perlukan semua moral. Dan satu juga tak ada offer pun kelas agama untuk muamalah, tak ada masa tu. Minta maaf kepada Jabatan Agama Sana, tidak. Masa tu saya tak ada. Masa tu tak ada. Nak belajar pun secara mengetahui Islam pun tak ada masa tu. Jadi kita belajar sendiri dan saya pergi sendiri jumpa guru-guru yang saya rasa ada orang Islam, saya jumpa lah, belajar sendiri masa tu. Dan belajar buku. Itu masa tu. Dan itu tengah di komuniti sekolah lah. Boleh sebut lagi. Kasmin ya. Dan antaranya tentang ahli keluarga, itu biasa. Benda pun tu pun tak lama. Ingatkan setahun boleh tahan, tapi tak sampai setahun. Dia berapa minggu je, ada orang yang balik kampung, dia berita tu dah sepak. Dan pecah sekarang dia berperang lah ke sana. Masa tu. Dan itu membuatkan saya tidak balik ke kampung lah. Berapa lama tu saya mencari perlindungan lah di luar kampung. Karena dia menyebabkan pergaduhan persaudaraan masa tu. Kerana masa tu Islam yang satu yang asing, dan satu yang melanggar tradisi masa tu dekat kampung kita. Okey? Jadi saya untuk mengelakkan benda tu lebih buruk, jadi saya tak balik lah masa tu. Saya tak jumpa mak. Dan yang menanggung semua tu mak lah. Ayah memang tak lah. Sebab ayah saya dan ayah lain tu memang tak setuju sangat lah dengan Islam. Cuma saya, mak saya sekarang masih mendapat hidayah. Tapi mak saya antara orang yang saya lah masa tu bertahankan. Dan banyaklah isu-isu serangan masa tu kita faham isu teroris sangat merebakkan masa tu kan, mudah diserang. Lagi isu-isu koin empat pun sangat besar masa tu. Dia nak masuk Islam, nak koin empat, macam-macam lah masa tu. Dan saya lama dan lebih lah saya menunjukkan diri, tidak balik masa tu. Dan selepas habis 36 tu barulah saya semakin tahu tentang agama Islam tu semakin kuat. Dikelilingi oleh ujian tersebut, saya terus jalan ya. Kalau saya ikut arus halangan tersebut, mungkin saya akan takut saya akan kembali ke belakang. Masa tu. Jadi saya tak ada pun role dia saya dapat contoh. Kecuali bila saya motivasi yang saya untuk buat, saya kembali lah tengok semula sirah para Nabi lah, untuk saya memberikan semangat kepada saya untuk saya terus yang ke depan. Dan saya pergi ke surau masjid untuk bergaul dengan orang Islam, untuk mau recharge balik saya punya keiman masa tu. Sebab kalau bandingkan Semenanjung, Sarawak tak sama. Kalau Semenanjung ni komuniti sangat besar, tersebut mualaf, pula aku ada, tapi sana masa tak ada. Itu yang membuatkan saya keputusan saya untuk tidak menyambung kembali pelajaran selepas pun ada tawaran masa tu. Sebab kita 6 saya berniat berhajat untuk saya menalami Islam, walaupun bermula dari zero, saya tak kisah masa tu. Dan Alhamdulillah salah satu mereka pulang lah untuk saya melalui beberapa orang jemaah-jemaah yang tahu ada di sini untuk saya menalami Islam. Saya rasa itu solidaritas yang saya bersihkan. Terima kasih sebab kongsi berkaitan dengan perjalanan dan cabaran. Saya yakin bila yang adik kat sini, mungkin ada kat sini yang mu'alaf, ada keluarga mu'alaf, tapi kebanyakan kat sini kalau saya tengok ada yang lahir sebagai Islam. Memang sebenarnya kita kena bersyukur dengan nikmat yang paling besar yang Allah bagi adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab bila mendengar memang apa yang Cik Nasa cerita kan, satu perjuangan, satu hijrah besar daripada kepercayaan yang lama kepada kepercayaan yang baru, iaitu kepercayaan benar lah, kepercayaan yang benar iaitu Islam. Memang perlu melalui pelbagai cabaran, tidak balik rumah sebab tak boleh hadapan. Saya yakin tidak ada hari tanpa tangisan di sejadah, saya rasa. Saya yakin itu yang akan berlaku sebab kita memilih agama Allah ni betul-betul kita pilih. Tapi itulah, bila kita dapat sesuatu dengan susah tu, kita akan jaga dia elok kan. Tapi walaupun kita dapat Islam tu dengan senang pun, sebenarnya kita kena jaga juga, kita kena bersyukur juga yang Allah lahirkan dalam Islam. Dan sama je sebenarnya, cuma cara kita nak mendekati Allah dan bagaimana Allah pilih semua hari ini untuk mendengar, supaya kita semua ni muhasabah masing-masing untuk kita mendekatkan diri dengan Allah kan. Jadi tadi Cik Nasa ada bercakap tentang role model. Saya rasa
role model kita adalah Rasulullah SAW. Dan sama juga seperti kisah saya juga, bila kita rasa down, kisah yang akan kita tengok balik dalam Al-Quran dan juga sirah adalah kisah para Nabi, dan pastinya kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjuangan dan bagaimana sedih, macam mana Rasulullah reaksi dengan kesedihan pengorbanan beliau kan. Jadi saya ikut Cik Wan untuk berkongsi bagaimana nak jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan yang terbaik untuk kita ataupun peluang hasanah kepada kita semua untuk kita bawa dalam kehidupan. Pendek saja insyaAllah, kita di masa kecederaan insyaAllah. Okey, yang pertamanya, bila saya sendiri mendengar pengalaman Ilyasah, kali pertama juga sebenarnya mendengar, walaupun dah kenal kan pengalaman keislaman beliau, kita teringat pada zaman Nabi. Ada juga sahabat Nabi SAW yang asalnya bukan Islam, asalnya agama Majusi, sembah objek alam iaitu api. Kemudiannya menganut agama Kristian, belajar dengan padri-padri. Dan akhirnya bila menemui Nabi SAW di Madinah, nampak tanda-tanda kenabian pada tubuh baginda Nabi Muhammad SAW dan tingkah laku Nabi yang bertepatan dengan apa yang Taurat dan Injil katakan. Maka ketika itu Salman Al-Farisi meluk agama Islam. Dan Alhamdulillah menjadi antara sahabat Nabi yang hebat pada zaman baginda. Yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran juga tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan pengalaman Ilyasah juga sebagai seorang Kristian. Sebab keliling kita pun ada orang Kristian, ada orang Kristian. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang Allah berikan rangsangan, kita umat Islam, kita boleh buat baik, kita boleh jadi teman setia kepada mereka yang bukan Islam, termasuk mereka yang beragama Kristian. Contohnya dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ke-82, Allah berkata, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara. Dan pasti kamu dapati bahawa mereka yang akrab persahabatannya dengan orang yang beriman ialah orang-orang yang memanggil diri mereka Nasara, Nasrani, ataupun hari ini kita kenal sebagai Kristian. Maka jika di luar sana ada kawan-kawan kita yang beragama Kristian yang baik dan yang tak bermusuh dengan kita, hidup aman damai, cuma berbeza kepercayaan, kita jadikan mereka sebagai teman baik kita, kawan baik. Objektifnya dakwah. Kita nak cuba cari peluang untuk sampaikan mesej kebenaran dan agama Islam kepada mereka. Dan ini yang Nabi buat. Ayat ini turun sebenarnya apabila baginda bersahabat baik dengan seorang yang beragama Nasrani yang memberikan perlindungan kepada umat Islam yang hijrah ke Habsyah, iaitu Raja Najasyi. Najasyi yang bernama Ashamah. Dua kali umat Islam berhijrah ke Habsyah. Nabi perintahkan mereka untuk selamatkan iman, pergi berlindung di Habsyah, kerana di sana ada raja yang adil, raja yang baik walaupun dia beragama Nasrani. Itulah Raja Najasyi. Dan bila Nabi bersahabat baik dengan Najasyi, cuma Nabi tak pernah jumpa Najasyi ni, tak pernah jumpa, daripada jauh je. Sentiasa utus surat ataupun hantar wakil untuk berkomunikasi dengan Najasyi. Di hujung hayatnya Najasyi masuk Islam, mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Raja Najasyi wafat, Nabi dapat berita, Nabi sembahyang jenazah secara baik, sebab Najasyi itu kawan baik dia yang telah beragama Islam. Maka dalam konteks dakwah kita kepada Muslim, jadikan mereka sebagai teman baik, tuan-tuan. Saya percaya bukan sekadar yang Kristian, agama lain pun boleh, jika mereka itu orang-orang yang baik dengan kita. Dan apa saja agama mereka selain Islam, kalau mereka hidup aman damai dengan kita, jadikan mereka kawan baik. Itu juga sebenarnya usaha dakwah yang kita buat. Dan juga satu cerita pada tahun 10 Hijrah, setahun sebelum Nabi wafat, Nabi menerima kedatangan 60 orang Nasrani ataupun Kristian daripada Najran. Najran ni sekarang ni di selatan Arab, Yaman, negara Yaman, jauh pergi ke Madinah, sebab mereka nak berbincang dengan Nabi tentang agama Islam dan Kristian, berdialog. Nabi terima mereka, Nabi jemput mereka masuk Masjid Nabawi. Dan dalam Masjid Nabawi, Nabi berikan layanan baik kepada orang-orang Nasrani, termasuk di kalangan mereka padri-padri. Nabi berdialog dan Nabi berikan layanan baik. Sebab itu kita jadikan masjid hari ini sebagai platform dakwah, sebab Nabi buat. Itu juga sunnah Nabi SAW. Dalam kisah tersebut ada di kalangan mereka orang Nasrani masuk Islam, alhamdulillah, disebabkan dakwah Nabi. Dan maka hari ini kita berikan layanan baik. Saya kata kalau kita buat open house di rumah kita, buat makan-makan, majlis di dewan-dewan, kita yang organize, ajak mereka datang, datang masjid, datang mana-mana program sesuai, dan kita cari peluang untuk kita ceritakan
Islam, insya-Allah. Itu juga yang Nabi buat. Dan sebagaimana Nabi menyantuni golongan Nasrani. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dengan kita punya interaksi dengan semua di keliling kita, termasuk orang-orang Kristian dan orang Hindu dan sebagainya, mudah-mudahan mereka beroleh hidayah. Ada satu cerita menarik saya nak akhiri di kuliah ni tuan-tuan, kena dengar. Cerita yang sangat menarik tentang kisah seorang mualaf kita juga asalnya Kristian Katolik, seorang perempuan yang dilatih untuk menjadi missionary sejak usia muda. Sampai satu masa dia dapat peluang pergi Vatican City, Katolik, tempat pop dapat peluang sebab nak mendalami ajaran Kristian Katolik. Dia pergi Vatican City, dapat peluang kaji Bible. Tapi ini Bible yang bersih asal, bukan bahasa Inggeris, bukan Alkitab bahasa Melayu, tapi bahasa asal, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Dipendekkan cerita, suatu hari dia bila kaji Bible tu jumpa satu perkataan. Jumpa satu perkataan apa tuan-tuan? Jumpa perkataan Ahmad. Ahmad dalam Bible bersih asal. Kalau kita baca Bible hari ini bahasa Inggeris, tak jumpa Ahmad. Tak jumpa dalam bahasa Melayu kata Ahmad. Ini bahasa asal. Dia tanya pakcik dia tugaskan Vatican City. Siapa Ahmad ni? Tak pernah tahu, tak pernah jumpa perkataan ni dalam Bible. Pakcik dia kata, kamu balik Malaysia, kamu cari jawapan, semoga kamu dapat hidayah. Ini kisah benar ni. Kemudian dia balik Malaysia, cari jawapan, berdialog, berdiskusi dengan seorang pendakwah, dan akhirnya dia mengetahui Ahmad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia memeluk agama Islam disebabkan asalnya nama Ahmad dalam kitab Bible. Kita percaya ke tuan-tuan nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil? Ada tak dalam Bible? Dia jumpa perkataan Ahmad dalam Bible. Kita orang Islam, kita percaya tak Nabi Muhammad namanya pernah disebut dalam Taurat dan Injil? Percaya tak? Kita percaya 100%. Jangan ragu-ragu tuan-tuan Percaya 100%. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 157. Orang-orang yang mengikut Nabi, mengikut Rasul, seorang Nabi yang ummi, yang mana orang-orang ini mendapati namanya, iaitu nama Nabi yang ummi itu, Nabi Muhammad SAW, tertera ataupun termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Ini yang sister dia jumpa. Maka insya-Allah mudah-mudahan interaksi kita dengan non-Muslim membawa, alhamdulillah, mendekatkan mereka kepada agama Islam. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah dan apa saja asbab yang Allah berikan, mereka bersama kita akhirnya dalam agama Islam. Bagi tuan-tuan insya-Allah yang berminat untuk terlibat aktif dalam dunia dakwah, nak belajar tentang dakwah, nak menyantuni golongan mualaf, boleh bersama Hidayah Center Foundation insya-Allah. Untuk maklumat lanjut boleh layari website kami hidayahcenter.org.my ataupun boleh pergi Facebook kami Hidayah Center Foundation. Di situ ada banyak aktiviti yang kami kongsi. Siapa yang nak turut serta dalam usaha dakwah, menyumbang kepada usaha dakwah dan sekarang mualaf, boleh menyumbang insya-Allah. Jadi lepas solat nanti kami akan edarkan flyers tentang Hidayah Center, dan cara-cara untuk menyumbang juga boleh dapatkan flyers insya-Allah yang kita edarkan. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid dan jumpa lagi pada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Cik Dasa dan Cik Wan Muhammad atas perkongsian tadi. Saya harap hari ini kita dapat sesuatu dan kita dapat bawa balik, kita dapat sampaikan kepada semua orang, dan kita pun dapat menjadi yang lebih baiklah insya-Allah. Dan sedikit saya pun nak kongsikan, saya harap lepas ini bila kita jumpa dengan Muslim, kita pandang mereka dengan kasih sayang. Saya rasa kalau kita tak dapat nak sampaikan dengan lisan, kita berdoa, ya Allah semoga dia dapat hidayah, insya-Allah. Semoga Allah pandang usaha kita sekecil-kecil itu, dan kita juga tergolong dalam golongan yang menjadi asbab kepada mereka mendapat hidayah. Itu saja daripada kami. Terima kasih kepada